Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Farhanan bersama lagi dengan 3 orang rakan saya iaitu Syamimi, Ala Insyirah dan Muhammad Hira Azwad telah memilih untuk melakukan perbincangan terhadap tajuk elemen saintifik dalam adat makan mengikut sunnah. Punca utama yang boleh menyebabkan penyakit ialah pemakanan. Tabiat cara pemakanan ialah asbab yang memudahkan untuk mendapatkan penyakit. Diet yang tidak seimbang juga ialah salah satu faktornya terjadi penyakit kronik. Kurang melakukan senaman juga menjadi faktor utama ramai generasi zaman sekarang mendapat penyakit kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Adat pemakanan yang betul perlu dipatuhi supaya badan kita lebih sihat dan kuat. Mengikut sunnah Rasulullah, adat makan mampu memberi kelebihan dan faedah dalam kehidupan harian kita. Kesimpulannya, kita perlu mengkaji dan mengikut sunnah Rasulullah dalam pemakanan. Menurut hadis, orang mukmin makan untuk satu perut, sedang orang kafir makan untuk 7 perut. Hadis riwayat Bukhari Muslim yang membawa maksud seseorang yang beriman akan makan makanan yang halal, manakala seseorang yang kafir akan makan makanan yang haram. Tidak mensyaratkan halal kerana yang halal itu lebih sedikit dari yang halal. Selain itu juga, sebelum makan kita harus mengamalkan doa makan. Walaupun doa tersebut berasal dari hadis munkar, tetapi ia tidak menjadi satu kesalahan untuk kita mengamalkannya. Dan dengan syarat tidak berpegang bahawa doa itu adalah bersandarkan daripada sunnah Rasulullah SAW. Kita perlu mengamalkan apa sahaja doa asalkan ia membawa kepada makna yang lain. Adab makan mengikut sunnah yang pertama adalah makan dan minum sambil duduk. Terdapat pelbagai jenis hadis yang telah melarang kita daripada makan dan minum sambil berdiri. Salah satu contohnya adalah hadis yang diceritakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, iaitu bermaksud dari Nabi Muhammad SAW bahawasanya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata bahawa mereka kali itu bertanya pada Anas, bagaimana dengan makan sambil berdiri? Anas menjawab, itu lebih parah dan lebih jelek. Daripada elemen saintifik, dalam badan manusia terdapat jaringan yang penyaring atau filter yang dipanggil sebagai sphincter. Sphincter ialah struktur muskular berotot yang boleh terbuka dan tertutup bergantung kepada posisi tubuh kita sama ada sedang duduk ataupun berdiri. Air yang kita minum akan disalurkan pada beberapa elemen penapisan di ginjal. Sphincter akan terbuka semasa kita duduk dan akan tertutup semasa kita berdiri. Jika kita minum sambil berdiri, air yang kita minum automatik akan mengalir masuk ke dalam badan tanpa ditapis dan dia akan terus menuju ke punyi kencing. Maka keadaan ini akan menyebabkan penyakit batu karang atau digelar sebagai kristal ginjal, iaitu penyakit ginjal yang amat berbahaya dan mengakibatkan sukar untuk kita kencing kerana saluran kencing yang tersumbat. Seterusnya, yang kedua, menjilat jari selepas makan. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud apabila salah seorang daripada kamu makan, maka janganlah dia menyapu tangannya melainkan setelah dia menjilatnya atau dijilat. Elemen saintifik bagi adab makan ini ialah ahli saintis telah menjumpai terdapat banyak enzim yang berada di celah jari, iaitu 10 kali ganda daripada enzim yang terdapat dalam alium. Di celah jari jemari kita mempunyai enzim dan enzim yang juga sejenis yang memudahkan proses pembuangan dan dapat menimbulkan masalah seperti samping. Asid dan bahan kimia yang terdapat di jari kita sememangnya mempunyai fungsi dan kelebihannya tersendiri. Dalam tangan terdapat enzim RNA yang terdapat mengikat bakter sehingga tingkat individunya menjadi sangat rendah ketika masuk bersama makanan dan ke saluran pencernaan tubuh. Enzim RNA dihasilkan oleh 3 jari tangan kita, iaitu ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Dalam arti kata lain, bakteria yang terdapat pada makanan yang masuk ke dalam sistem pencernaan akan diikat oleh enzim tersebut. Adab makan dengan tangan kanan. Sabda Nabi Muhammad SAW, jika seseorang mengantarkan dia makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaklah juga minum dengan tangan kanannya, kerana syaitan makan dengan tangan kiri yang minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Sahih Muslim. Elemen saintifik berdasarkan adab makan dengan tangan kanan adalah tangan kita memenuhi enzim riboflavin. Enzim ini memainkan peranan penting untuk mengurangkan kadar bakteria dalam makanan. Hal ini diaplikasikan apabila kita makan enzim pada tangan akan bercampur dengan makanan dan seterusnya menyebabkan bakteria dalam makanan yang dimakan lalu masuk ke dalam sistem pencernaan. Enzim ini juga dapat menambahkan sistem imuniti tubuh badan kita daripada bakteria patogen. Enzim ini boleh dijumpai setelah banyak dihasilkan oleh tangan kanan, terutamanya jika kita telunjuk dan jari. Ada makan secara tidak berlebihan. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah ada ada semua yang lebih buruk daripadanya. Sebenarnya aku dapat saja cukup untuk menegakkan langsung dan menjaga hasilnya, maka sebagai contoh seperti kamu untuk menegakkan sebagai untuk bernafas hadis lewat dia Ibnu Majah dan Muslim. Yang biasa berdasarkan pada makan secara berlebihan adalah makan secara berlebihan akan menyebabkan ketidakberatan. Hal ini kerana perut dan yang saya agak lemah menegakkan makanan yang dimakan.
darah tinggi. Seterusnya, kutip makan yang terjatuh. Dari Jabir radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila jatuh sebahagian kecil makanan seseorang dari kamu, ambil dan buang bahagian yang terkena kotoran dan makanlah ia. Dan jangan tinggalkan ia untuk syaitan, dan jangan dia menyapu tangannya dengan kain sehingga dia menjilat tangannya dahulu, kerana dia tidak mengetahui pada makanannya bahagian mana yang terdapat keberkatan. Iman saintifik dalam adab makan ini ialah apabila makanan kering seperti biskut atau roti terjatuh ke lantai, dikuatiri terdapat mikroorganisma yang berada di lantai berpindah ke makanan tersebut. Pemindahan mikroorganisma pada makanan yang terjatuh ke atas lantai berlaku sebaik sahaja ia bersentuhan dengan permukaan lantai dan ditambah juga dengan kotoran yang mungkin. Hal ini boleh mendatangkan penyakit kepada kita sekiranya kita lambat mengutip makanan tersebut dan tidak membuang bahagian makanan yang sudah potong. Makanan dalam bentuk yang lebih kering secara saintifiknya akan memiliki populasi mikroorganisma yang lebih rendah berbanding dengan makanan yang basah atau lembab. Sekiranya makanan yang terjatuh adalah makanan basah seperti goreng, maka kita disarankan untuk memberi makanan tersebut kepada haiwan. Hal ini adalah untuk mengelakkan diri kita daripada membazir makanan dan menjaga kebersihan air. Dan yang terakhir ialah tidak bernafas dalam bekas minuman. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas dalam bekas minum atau menghembus ke dalamnya. Hadis riwayat. Larangan bernafas di dalam bekas agar bekas air atau air tersebut tidak tercemar dengan air juga atau bau yang tidak sedap berkaitan dengan air. Elemen saintifik di dalam adab ini ialah menurut kajian sains, apabila kita bernafas dan menghembus nafas dari hidung kita kita akan mengeluarkan karbon dioksida CO2 dan ini akan bercampur dengan air H2O. Maka tindak balas kimia akan berlaku di antara H2O dan CO2 menghasilkan H2CO3. H2CO3 ini adalah sama dengan cuka. Seperti yang kita tahu, cuka adalah asid dan asid ini adalah tidak sesuai dengan kesihatan kita. Selain merhembus nafas, meniup air yang panas juga mempunyai tindak balas yang sama. Sebaiknya, sekiranya kita mahu minum, hendaklah kita minum kemudian baru menghembus nafas. Kesimpulannya, sebagai umat Islam kita wajib tahu akan adab makan dan minum seperti yang disyariatkan oleh agama kita, iaitu agama Islam. Dan kajian ini amat sesuai untuk kita semua untuk dijadikan sebagai rujukan dan juga panduan dalam kehidupan seharian kita. Sebagai pembahawa rahmat ataupun kebaikan kepada alam sejagat ini, Rasulullah SAW banyak kali mengajar kita tentang cara hidup seharian yang bersentikan kepada akidah dan juga ibadah. Buku ini patut dijadikan panduan hidup umat Islam kerana ia berdasarkan suatu persabdaan Nabi SAW yang bermaksud adalah kami para Nabi, kami tidaklah hidup kenyang. Jadi cara Nabi makan ialah baginda terlebih dahulu berhenti sebelum lagi sampai ke tahap kenyang atau merasakan puas. Oleh itu kita patut mengikuti sunnah baginda ini. Semua ini menggambarkan eratnya cinta kita kepada Allah SWT. Jadi sekian itu sahaja pertanyaan daripada kami. Sekian, terima kasih.